Okay, Ilya, Qurratu Ain, Farisha, Putri Nur Hidayah, Siti Nur Atira, Muhammad Izzat, Adila, Farisha, Nashira, Musliuddin. Dah sedia belum? Semua senyap je? Ya, cikgu. Okay. Okay, sebelum kita masuk sambungan graf jarak masa, kita tengok dulu latihan hari Selasa lepas. Saya rasa tak ada masalah kan lukis graf ni? Senang sahaja. Okay, untuk graf yang pertama sepatutnya macam ni lah. Awak dapat. Okay, skala kena sama. Okay. Tak ada masalah kan? Okay, yang B. Okay, dia dah bagi data semua. Awak lukis je lah. Okay, masa 08 tu dekat sini sebab dia bermula dengan pukul 8. Okay, so yang lain tak ada masalah. So ini graf dia. Yang C. Okay, sebab dah seragam so kita guna yang sama macam dia bagi je lah. Okay, ada masalah tak untuk soalan nombor 1? Ada masalah tak ada? Tak ada, cikgu. Okay. Nombor 2. Yang ini isikan tempat kosong. Okay, sepatutnya kamu dapat macam ni lah. Okay, 2, 3, 4, 5, 6. So, lukis graf dia. Okay, lukis graf dia macam ni lah. Okay, tak ada masalah Okay, saya rasa tak ada masalah lukis graf ni, senang je. Okay, kita akan sambung graf jarak masa bahagian yang kedua lah. Okay, ni kita nak buat pengiraan lah ni. Okay, graf jarak masa di sebelah menunjukkan sebuah kereta dan sebuah bas persiaran. Kereta yang warna pink, bas persiaran yang warna hijau. Okey, graf OA mewakili gerakan kereta dari Puchong ke Bandaraya Melaka. Okey, maksudnya yang bawah ini adalah Puchong, dia nak pergi ke Melaka. Okey, bas pula daripada Melaka ke Puchong, arah dia bertentangan. Okey. Tentukan beza laju dalam kilometer per jam kedua-dua kenderaan tersebut. Okey, nak cari laju ialah jarak bahagi masa. So kita kira dua-dua lah. Okey, laju kereta, beza jarak yang dilalui. Okey, kereta jarak dia 150 tolak 0, masa dia 2 tolak 0. Okey, bas persiaran pula, dia punya jarak kita ambil 0 sebab ini adalah jarak akhir. Jarak akhir tolak jarak awal. So 0 tolak 150 bagikan dengan 3 tolak 0. Okey, awak akan dapat bas akan dapat negatif lah. Negatif menunjukkan arah bertentangan dengan kereta. Okey, laju kereta dapat 75, laju bas dapat 50. So bezanya tolak sahaja awak dapat ini. Okey, tak ada masalah kan? Ni simple je. Okey, contoh 5 pula. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh 4.5 jam. Okey, tentukan tempoh masa kereta berada dalam keadaan pegut. Okey, dalam keadaan pegut bermaksud yang ini. Okey, yang landai ni lah. So masa dia lah 3 tolak 2. So jadi 1 jam. Okey, yang kedua laju kereta sejam yang pertama. 1 jam yang pertama yang ini. Okey, 1 jam yang pertama. Kejap. Okey, 1 jam yang pertama yang ini. Okey, tapi kita tak tahu berapa jarak dia. Jadi kita boleh ambil 2. Sebab apa 2? Sebab kecerunan untuk sini dengan okey, yang 1 dengan 2 ni sama sebab dia adalah laju seragam. Okey, kita boleh ambil 2 dengan 150 tu. Okey. Jadi 150 tolak 0 bahagi dengan 2 tolak 0 awak dapat 75 km.
Okey, kalau tengok nota kat sini dari graf jarak yang dilalui untuk sejam yang pertama tidak diketahui. Maka laju ditentukan dengan jarak yang dilalui untuk 2 jam pertama. Okay, kenapa? Sebab nilai keseluruhan pada satu garis lurus adalah sama. Okay, so kita boleh ambil 150 jarak 2 jam. Okay, so lajunya sama. Okay, nombor yang B, huraikan gerakan kereta untuk 90 minit terakhir. 90 minit terakhir maksudnya sinilah. Okay, untuk graf ini. Okay, kenapa yang ni kita kata 90 minit? Sebab 4.5 tolak 3 ialah 1.5. 1.5 jam sama dengan 90 minit. Okay, jadi kita kira, kita nak huraikan pergerakan ini apa. So kita boleh kata inilah. Okay, kita kira dulu laju dia, laju akhir, jarak akhir tolak jarak awal dengan masa akhir tolak masa awal. So awak akan dapat 80 km/jam laju dia. Di huraian dia, kereta bergerak sejauh 120 km. Okay, sebab 270 tolak 150 ialah 120. Jadi kita ambil 120 km dengan kelajuan 80 km per jam bagi tempoh 90 minit terakhir. Okay, huraian ni yang kita dah tengok semalam tu lah, yang awak isi tempat kosong tu. Itu huraian-huraian ni lah, antara huraian yang awak boleh pilih. Okay, biasa huraian kita ambil ni lah. Dia bergerak sejauh berapa, laju berapa, tempoh masa berapa. Okay, itu huraian dia. Okay, contoh 6 pula. Kalau tak faham, tanya Okay, Sahana berbasikal ke pejabat pos untuk hantarkan ucapan Hari Raya kepada kawan karib dia. Okay, graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan pergi dan balik Sahana dari rumahnya di pejabat pos. Okay, maksudnya ni rumah, dia pergi pejabat pos, sini dalam pejabat pos dia buatlah aktiviti kat pejabat pos. Jadi dia patah balik rumah. Okay, A, tentukan jumlah jarak keseluruhan perjalanan Sahana dalam kilometer. So perjalanan dia pergi 2, balik 2. So dia akan jadi 4 kilometer. Faham Okay, jika cari nilai T jika Sahana berbasikal dengan kelajuan 8 km per jam ke pejabat pos. Okay, dia nak cari T ni berapa? Ini kita akan guna graf yang inilah. Okay, graf yang ini laju dia dah bagi 8 km per jam. So kita boleh cari T. Cari dulu masa dia berapa minit ke berapa saat ke? Berapa minit lah ni? Okay, berapa jam? Sebab ini dalam kilometer per jam. Okay, jadinya formula dia, okay, daripada laju sama dengan jarak bagi masa. Jadi masa tukar tempat dengan laju. So masa sama dengan jarak bagi laju. Okay, jarak 2 kilo, laju 8 km per jam. So masa awak akan dapat 0.25 jam. Kita tukar kepada minit, awak akan dapat 15 minit. Jadi T tu 0920 tambahkan dengan 15 minit. So awak dapat T ialah 0935. Okay, boleh faham Okay, B, huraikan perjalanan Sahana dari pejabat pos ke rumahnya. So maksudnya huraikan perjalanan yang ini. Okay, so apa kita nak buat? Kita kira dia punya laju dulu. Okay, kadar perubahan jarak ialah 0 tolak 2 sebab ini ialah jarak akhir tolak jarak awal. 0 tolak 2 bahagikan dengan 10 tolak 950 per 60. Sebab kalau ini awak tolak saja awak akan dapat dalam minit. Okay, formula kita nak dalam jam. So kita bagi 60. Jadi awak akan dapat dia punya laju ialah negatif 6 km per jam. Okay, negatif ni hanya menunjukkan dia bergerak arah yang bertentangan, dia patah balik lah. Okay, laju dia 6 km per jam je lah. Jadi huraian dia, Sahana berbasikal sejauh 2 km dalam tempoh 20 minit. Okay, 10 ini adalah 20 minit dengan kelajuan 6 km per jam. Okay, janji ada jarak, janji ada tempoh, janji ada laju. Ayat awak macam mana tak kisah. Okay, faham Ada soalan? Ada soalan tak? Boleh ikut?
Tak ada. Okey. Okey, laju tu memang kecurunan lah. Kecurunan garis lurus tu adalah laju ataupun kadar perubahan jarak. Okey, kita akan tengok latihan. Belum latihan Okey, laju purata pula. Okey, gerakan dengan kelajuan yang berbeza. Kelajuan satu gerakan biasanya berubah-ubah sepanjang satu perjalanan. Okey, dalam situasi ini laju purata digunakan. Okey, contohnya macam ni lah. Ini laju dia lain. Yang ini laju dia lain. So kalau kita nak kira secara purata, kita ambil jumlah jarak yang dilalui bagikan dengan jumlah masa yang diambil. Okay, contoh Puan Zabedah ingin melawat kawannya yang tinggal di Muar. Okay, graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Puan Zabedah dengan kereta dari Segamat ke Muar. Okay, melalui Tangkak. So daripada Segamat dia pergi Tangkak, dia pergi Muar. Hitung laju purata Puan Zabedah dari Segamat ke Muar. So dia nak laju purata keseluruhan. So kita ambil jarak ini terus. Jarak daripada Segamat ke Muar 80 km. Masa Segamat ke Muar 1.5 jam. So kita kira je lah. Laju purata jumlah jarak 80, jumlah masa 1.5 jam. So awak dapat ini jawapan dia. Okey. Okey, B, jika kadar perubahan jarak. Okey, kadar perubahan jarak ni ialah laju terhadap masa kereta dari Segamat ke Tangkak. Okey, laju sini ialah 50. Hitung jarak di antara Tangkak Muar. Dia suruh cari jarak S ni berapa. Jarak ke sini berapa. So kena tahulah S ni berapa. So kita kena guna formula yang ini dulu. Okey. Cari S dulu berapa. Okey, jumlah jarak ialah laju purata darab jumlah masa. Okey, laju purata ialah 50. Masa adalah 1 jam. Okey, masa ke Tangkak ini adalah 1 jam. So 50 kali 1 jam akan dapat 50 km. So S ini sebenarnya 50 km. Jadi soalan nak jarak antara Tangkak dengan Muar ni berapa? So jarak sini berapa? 80 tolak 50. So 30 km. Okey, boleh faham Tak faham tanya Okey, C, huraikan gerakan kereta dari Segamat ke Muar. Huraikan. Kita dah ada laju purata. Jadi dah Segamat ke Muar keseluruhan ni. So laju purata dah ada, jarak ada, masa ada. So huraikanlah. Okey, kereta bergerak sejauh 80 km dalam tempoh 1.5 jam dengan laju purata 1/3 km per jam. Okey, itu je. Boleh Okey. Latihan cuba kita buat sama-sama. Okey, graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Rejab dari Kota Kinabalu ke Keningau bersama-sama ahli keluarganya untuk menyambut pesta keamatan dengan menaiki kereta. Okey, hitung laju kereta dalam kilometer per jam untuk sejam yang terakhir. Okey, sejam yang terakhir yang mana? Okey, 1 jam yang terakhir. Yang terakhir, tengok yang terakhir ini, kalau sini 2.5 dengan hingga 1.5, 2.5 lah. 25 atau 1.5 kita akan dapat 1 jam. Maksudnya kita kena ambil graf garis lurus yang ini. Okey, yang akhir ni. So, apakah dia punya kelajuan? Laju sama dengan jarak bahagi masa. Jadi jarak dia adalah berapa? Okey, jarak akhir tolak jarak awal. Jarak akhir dia adalah 100. Kemudian jarak awal dia yang ini adalah 50. Bagikan dengan masa 1 jam lah. Sebab dia dah bagi 1 jam kan. Laju terakhir dia 2.5 tolak 1.5 lah. Okey, 2.5 tolak 1.5. So awak akan dapat berapa jawapan dia? 50 bahagi 1. Oh, senang je. Okey, ini kilometer. Ini jam. So 50 kilometer per jam. Okey, itu je untuk jawapan
A. Okay, kalau B, huraikan gerakan kereta Encik Rejab untuk 45 minit selepas bergerak sejauh 50 km pertama. Okey, jarak kita dah ada 50, tempoh masa dah ada 45 minit. So kita nak cari laju lah sekarang ni. Laju 45 minit adalah dekat sini. Okey, ini 0.5 jam maksudnya 30 minit. Okey, yang ini lagi 15 jam, 15 minit. So akan dapat 45 lah. So kita cari laju ini. Okey, laju sama dengan 50 tolak kosong, 50 bahagi dengan 45 per 60 berapa? 0.5, 0.75 0.75. 0.75. Mana pen tadi ni? Okey, 0.75. So dapat berapa laju dia? Nak dalam pecahan ke apa? Biarkan dalam pecahan. Kalau point dia banyak sangat, kita biarkan dalam pecahan. 66 2/3. 66 2/3 kilometer per jam. Okey, jadi huraian dia kita boleh buat. Huraikan apa? Gerakan kereta Encik Rejab. So, Encik Rejab jarak bergerak sejauh 50 km 50 km dengan masa. Okay, dengan laju purata, tak kisahlah laju purata dulu ke masa dulu ke, tak kisah. Okey, dengan laju purata 66 2/3 km per jam. Okey, dalam tempoh masa 0.75. Tempoh masa kita ambil yang dia bagi ni 45 minit. 45 minit. Okey, awak nak guna 0.75 jam pun boleh, tak ada masalah. Tapi lebih sesuai guna 45 minit lah. Okey, C. Hitung laju purata dalam kilometer per jam bagi perjalanan dari Kota Kinabalu ke Keningau. Okey, cuba awak kira berapa laju purata? Senang aja laju purata ni. Laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. So jumlah jarak dia berapa? Berapa jumlah jarak dia? 100. 100. Jumlah masa dia? 2.5. 2.5 jam. So berapa dapat jawapan dia? Empat 40 km per jam. Okey, ini nombor 1. Nombor 2, seterusnya huraikan gerakan kereta bagi keseluruhan perjalanan. So, apa kita nak huraikan? Encik apa? Kita buat kereta je. Kereta bergerak sejauh 100 km 100 km dengan laju purata 40 km per jam 40 km per jam dalam tempoh masa. Okey, dalam tempoh masa 2.5 jam. 2.5 jam. Okey, senang je kan? Ya, senang je, tak susah pun. Kira ini je. Okey. Soalan nombor 3, saya ambil soalan nombor 3. Cuba kita jawab. Okey, graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Puan Rosita untuk tempoh 2 suku jam. Okey, dengan memandu keretanya. PQ ialah perjalanan Puan Rosita dari tempat kerja ke sebuah pasaraya dan RS ialah perjalanan balik ke rumahnya. Okey. Ni dekat sini PQ tu daripada tempat kerja. Okey, ini tempat kerja ke pasaraya. Sini waktu dia membeli kat pasaraya, so tak ada jarak.
So ini dia patah balik ke rumah. Hitung nilai T. T ni berapa jika laju kereta semasa perjalanan dari tempat kerja. Okay, maksudnya yang inilah. Jika laju sini adalah 50 km per jam. Okay, boleh kira berapa dapat? Dalam berapa? Dalam 24 jam lah cikgu. Dia nak T tu dalam 24 jam lah. T tu mesti dalam 24 jam. So cari dulu masa berapa baru kita tukar kepada 24 jam. Okay, laju sama dengan jarak bagi masa. Sekarang kita nak cari masa. So masa sama dengan Jarak bagi laju. Dapat 25 jam. Takkan 25 jam. 25 30 bahagi dengan 50. So dapat berapa? 0.6 0.6 jam. Tukarkan kepada minit berapa? 0.6 aja berapa minit? 36 minit. Jadi T sama dengan 1400 tambahkan dengan 0036. So akan dapat 1436. Okay, masa T tu ialah 1436. Okay. KB. Uraikan gerakan kereta yang mewakili garis lurus QR. Okay, kalau QR ni menunjukkan apa? Pasar raya. Nak gerakan kereta tu. Kereta tu apa? Pegun. Okay, kereta berada dalam keadaan pegun. Maksudnya dia tak bergerak. Okay, yang ni tak payah kira laju lah sebab laju dia kosong. Okay, dia tak bergerak. So kalau yang kedua, garis lurus RS. So RS yang bawah dia balik rumah ni. So kena kira laju lah. So laju dia berapa? Laju dia kosong tolak negatif 30. So negatif 30 bahagi dengan masa dia berapa? Berapakah masa dia? Berapa? 85? Takkan 85. Lamanya nak balik rumah. Jauh ya rumah dia. Jadi saya kira sekejap. Okay, saya kira kat sini lah. Okay, 1615 tolak 1530. Okay, ini tak cukup, kita pinjam sini. Pinjam lagi 60 minit. So, sini akan jadi, ini 5 macam biasa. So, 7 tolak 3 akan jadi 45. So, 45 minit je. Okay, masa dia 45 minit. Jadi, nak kira laju, kita buat 45/60 lah. Nak tukar dalam jam. Okay, negatif kita boleh abaikan sebab negatif tu menunjukkan dia patah balik. So, apakah jawapan dia? Berapakah laju dia? Okay, negatif ada. Berapa dapat? Ada siapa yang dah kira? Cikgu, yang Ya. 45 tu baru dah apa cikgu? Apa dia? Yang 45 tu. Sekejap. Yang laju, 45 yang laju tu. per 60. Oh, per 60. Sebab kita nak tukar kepada jam.
45 tu minit. So nak tukar kepada jam, kita bahagi 60. Kalau tukar terus kepada jam pun tak apa. Apa dia? Negatif 40. Apa dia? Negatif 40. Negatif 40 Oh, saya salah tekan. 30 bahagi 45 per 60. Okey, 40. Negatif 40 kilometer per jam. So kita akan ambil 40 kilometer sahaja. So apakah huraian yang kita boleh buat? Kereta Okey, kereta bergerak sejauh negatif berapa? 30 km 30 kilometer. dengan Okey, dengan laju purata 40 kilometer per jam. Okey, dalam tempoh berapa lama? 45 minit. 45 minit. Okey, itu huraian dia. Okey, faham Okey, kalau ada masalah beritahu Sekarang kita tengok bagaimana nak menyelesaikan masalah yang melibatkan graf jarak bahagi masa. Okey, graf jarak masa yang tidak lengkap di sebelah menunjukkan perjalanan encik Tan dari Seremban ke Lumut. Okey, encik Tan berhenti di Rawang untuk makan tengah hari. Okey, ni tak lengkap graf ni. Okey, dia bergerak dari Seremban, lepas tu dia singgah Rawang untuk rehat sebelum meneruskan perjalanannya ke Lumut. So maksudnya ada lagi graf perjalanan ke Lumut tu tak lengkap, tadi tak buat. Okey, jika laju purata kereta encik Tan dari Seremban ke Rawang, okey, maksudnya laju ini ialah 66.2/3 km per jam. Hitung jarak antara Seremban dengan Rawang. So kira R ini berapa dalam kilometer. Okey, so yang ni tak ada masalah, kita nak kira. Guna jarak sama dengan laju sama dengan jarak bahagi masa. So 66/2/3 darab 1.5 jam, ini 1.5 jam. So akan dapat 100 km. So R ini adalah 100. Okey, R adalah 100. Okey, kemudian B diberi bahawa jarak di antara Seremban ke Lumut adalah 300. Maksudnya awak kena tambah lagi lah graf. Okey, graf 100, 200, 300. Skala kena sama. Okey, dan encik Tan memadu dengan laju purata 80 km per jam. Maksudnya laju purata jarak bahagi dengan masa dapat 80 km per jam. So sekarang masa kita tak ada. So kita guna ni lah cari masa dia, kita akan dapat 2.5 jam. Okey, 2.5 jam maksudnya sekarang kita dah ada berapa ni? Okey, 2.5 jam. Ni bukan bukan 25 jam. Okey, jarak antara Rawang ke Lumut. Rawang ke Lumut maksudnya sini Rawang ke Lumut, jarak dia kita dapat 200. Okey, 200 jarak dia dekat sini. So 200 bagi 80 sebab 80 inilah laju purata untuk Lumut ke Rawang. So Lumut ke Rawang maksudnya laju purata ini adalah 80. Okey, kita nak cari masa lagi berapa kat bawah ni. So 200 bagi 80 dapat 2.5 jam. Okey, sini dah 2.5. So kita tambah 2.5 lagi, maksudnya dia akan sampai 5. Okey, awak tandakan graf dia, tambah je graf dia daripada 2.5 ni sampai 5. Okey, itu cara nak lengkapkan graf lah. Okay, boleh faham Ada soalan tanya Okey, tengok contoh seterusnya. Okey, graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan dua buah kereta di antara Kuala Lipis dengan Kemera Highland. Graf PBQ yang hijau ni ialah perjalanan Encik Manaf bersama keluarga dari Cameron Highland ke Kuala Lipis. Maksudnya sini Cameron Highland, yang bawah ni Kuala Lipis. Okey, graf OABC mewakili perjalanan Encik Raven dari Kuala Lipis ke Cameron Highland untuk bercuti. Diberi kadar perubahan jarak terhadap masa bagi OA, A, B
dan BC adalah sama. OA dengan BC sama. Hitung nilai T. So kita cari dulu. Nak cari apa ni? Okey, kita kira je laju dia. Okey, laju OA ni adalah sama dengan laju BC. Okey, so laju OA ialah 65 tolak kosong bahagi dengan 52 tolak kosong. Sama dengan laju BC. Laju BC jarak dia 135 tolak 65. Masa dia T tolak 77. So daripada sini kita cari T. Okey, darab silang je lah. Ataupun pindah ni ke atas, yang dua ini pindah belakang. Okey, so bila yang ini bila pindah belakang dia akan jadi terbalik lah, 52/65. So awak akan dapat T sama dengan 56 tambah 77. Awak dapat T ialah 133 minit. So sini ialah 133. Okey, B, laju purata perjalanan Encik Manaf ialah 72 km per jam. Encik Manaf yang mana satu? Yang hijau ni Okey. 72 Encik Manaf yang hijau ni kan? Okey. Hitung beza masa dalam minit kedua-dua perjalanan untuk sampai di destinasi masing-masing. Okey, kalau kita tengok jumlah masa perjalanan Encik Raven yang pink ni ialah 133. Okey, jumlah masa perjalanan Manaf dalam minit. Okey, Encik Manaf pula tak tahu berapa kat sini. So laju dia dah bagi 72, jarak 135. So 135 bagi 72 awak akan dapat 1.875 jam tukar kepada minit. Darabkan 60 awak dapat 112.5 minit. So beza masa dia tolaklah. Yang banyak tolak yang sikit lah. 1.3 tolak 1.2 dapat 20.5. Okay, boleh Kita tengok latihan. Okay, latihan ini. Okay, graf jarak masa di sebelah menunjukkan masa diambil oleh dua peserta terbaik dalam acara 100 meter. Semasa kejuaraan olahraga di SMK Sdn Harapan. Graf OE yang pink ni mewakili larian Rizal dan OABC Jeffrey. Okey, kita tulislah siap-siap. Okey, kalau tak nampak tulis. Ini siapa tadi? OE Rizal. Yang C ni Jeffrey. Okey. Yang ni dia jatuh. Jeffrey terjatuh. Betul baru teruskan balik. Hitung kerugian masa dalam saat yang dialami oleh Jeffrey dalam pertandingan. So berapa masa dalam saat yang dirugi? Berapa? Okay, berapa masa dia rugi? Siapa tahu? Hitung kerugian masa dasar yang dialami oleh Jeffrey dalam pertandingan. Senang je sebenarnya jawapan dia. Masa yang dia rugi lah, yang masa yang dia jatuh ni lah. So berapa? 3 saat. So 9 tolak 6 sama dengan 3 saat. Dia rugi 3 saat. KB, adakah Jeffrey berpeluang untuk menjadi Johan dalam acara 100 meter jika dia tidak jatuh dan mengekalkan kelajuannya sepanjang larian? Berikan justifikasi anda. Okay, soalan B ni macam mana kita nak kira? Okay. Maksudnya soalan B ni awak kena kira berapakah berapa laju dekat
Okey, laju sini berapa, kemudian cari masa untuk 100 meter. Ada dua kerja lah, awak kena kira. Okey, sebab dia bila dia tak jatuh, dia akan jadi straight. Dia punya graf akan jadi straight. So, jadi kita kira dia punya laju. Okey, laju kalau dia tak jatuh, laju untuk 50 meter pertama tu kita ambil sebab dia seragam. Okey, laju sama dengan 50 meter bahagi dengan 6 saat. Awak akan dapat berapa laju dia? Berapa laju dia? Berapa laju dia awak dapat? 50 bagi 6 sama dengan berapa? Tak ada orang kira ke? 81/3. 81/3. Baik. Okey, 81/3 meter per saat. Okey, so sekarang untuk 100 meter pula berapakah masa yang akan diambil? Okey, laju kekal sama. Okey, laju kekal sama 81/3. Kita nak cari masa. Kalau masa, dia akan jadi masa sama dengan apa? Mana pen tadi ni hilang pula. Okey, saya buat kat sini lah. Okey, masa sama dengan jarak bahagi laju. Okey, laju kita dapat 81/3. 81/3. Salah. Jarak bukan 81/3. Okey, jarak ialah 100 meter. Laju dia 81/3. So, berapa masa yang dia ambil? Berapa dapat? Okey, laju sini 81/3. So, dia akan jadi straight lah ni nanti graf dia. Berapa masa dia? 12. 12 saat. So, sekarang adakah Jeffrey berpeluang untuk menjadi Johan dalam acara 100 meter jika dia tidak jatuh dan mengekalkan kelajuannya sepanjang larian? Ya atau tidak? Bolehkah Jeffrey menang? Jawapan dia ya atau tidak? Ya. Ya. Okey. Ya, Jeffrey berpeluang menang. Kerana apa? Kerana masa yang diambil untuk menamatkan larian adalah selama 12 saat. Okey, berbanding dengan Rizal, ambil masa 14 saat untuk habis 100 meter. Okey, kalau Jeffrey tak jatuh, dia akan habiskan dalam 12 saat. So, Jeffrey berpeluang untuk jadi Johan. Boleh faham? Okey, nombor 3. Yang last lah ni. Okey, cuba awak jawab. Soalan A dulu, lepas tu soalan B. Cik Jamal ke Padang Besar bersama keluarga semasa perjalanan pulang ke Citra. Mereka singgah di Bukit Kayu Hitam untuk minum petang. Okey, graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan pulang dari Padang Besar ke Citra. Okey, daripada
besar. Lepas tu dia singgah Bukit Kayu Hitam. Kemudian baru dia balik rumah Jitra. Hitung tempoh masa kereta Encik Jamal berada dalam keadaan pegun. Oh, senang je. Apa jawapan dia? Berapa masa dia dalam keadaan pegun? Kosong. Kosong? Yang mana cikgu? 25 minit. Masa dia tak bergerak tu berapa lama? 25 minit. 25 minit. Okey, maksudnya 55 tolak 30, awak akan dapat 25 minit. So masa dia. Okey, B. Diberi laju purata perjalanan dari Bukit Besar ke Kayu Hitam. Okey, maksudnya Kayu Hitam sampai sinilah. Ini ialah Kayu Hitam. Sini ke sini. Laju dia 66 km per jam. Tentukan nilai P. Okey, cuba kamu cari nilai P. Okey, laju sama dengan jarak bagi masa. So, sekarang kita nak cari jarak. So, jaraklah kat sini. Jarak sama dengan apa? Laju darab masa. Okey, cuba kamu kira. Laju 66. Masa, ingat kan, masa dalam minit, dia punya laju dalam jam. Jadi kena tukar masa kepada jam. 30 per 60. So berapa awak dapat jarak dia? Tiga 33 kilometer. Adakah P tu 33? Okey, jarak di sini ialah 33. Jadi berapakah P? P sama dengan berapa? 27. 27. Okey, 60 tolak 33. So awak akan dapat 27. Okey, P tu nilainya adalah 27. Okey, sekarang nombor 2, tentukan, hitung jarak di antara padang besar dengan kayu hitam. Padang besar. Oh, okey, dah kira dah. So jarak dia 33 lah. Okey, untuk nombor 2, jaraknya adalah 33. Okey, tak payah kira pun tak apa. Tulis je 33. Okey, C dia bagi Encik Jamal memandu dengan laju purata 64.8 km per jam semasa perjalanan pulang ke rumahnya di Jitra dari Bukit Kayu Hitam. Hitung nilai T. Okey, jadi laju purata untuk 64.8 ni adalah Jitra dari Bukit Kayu Hitam. Maksudnya yang ini. Graf ini. So dia dah bagi laju. Jarak kita dah ada. So kita nak cari masa. Okay, cuba kamu kira. Apa kamu dapat? Salah, bukan nombor 2. Soalan C. Kita kira belum? Okay, kita nak cari masa. Masa sama dengan jarak bahagi laju.
Okey, jarak dia P tu adalah 27. Laju dia 64.8. So berapa masa dia dapat? Awak dapat berapa masa dia? Undahkan ke cikgu? Biarkan dalam pecahan. Kalau dalam pecahan 5/12. 5/12 ini adalah dalam jam. Okay, sebab dalam dekat graf masa dia minit. So tukarkan jam tu kepada minit. So dapat berapa? RM25. 25 minit. Okay, sama dengan 25 minit. So apakah nilai T? Okay, sini masanya adalah 25 minit. Jadi T sama dengan 55 tambah 25. Awak akan dapat? Berapakah T? 80. 80. Okay, itu jawapan dia. Okay, D, senang. Laju purata keseluruhan. Laju purata maksudnya jumlah jarak bagi jumlah masa. So, jumlah jarak dia berapa? Berapa laju purata keseluruhan? Jumlah jarak dia berapa? Berapakah jumlah jarak? Okey, jumlah jarak tengok dekat graf ni je. Dekat graf ni jarak dia berapa? Jarak maksimum dia. 60. 60. Okey, jumlah masa dia? Jumlah masa dia. So, tadi kita dapat berapa? 80 minit. Tapi unit dia nak dalam kilometer per jam. Jadi 80 tu kita kena tukar kepada jam. Okey, so jadi berapakah laju purata dia? Cuba kira. Berapakah dapat? RM60 bahagi 80/60. 45. 45. So 45 kilometer per jam. Okey, selesailah dia. Okey, ada soalan tak? Kita dah habis ni. Bab jarak masa. Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, saya nak awak buat latihan dalam buku. Okey, buku modul muka surat berapa ya? Okey, muka surat 112, 113 sampai habislah. Sampai habis jarak masa. Okey, sampai 114. 112 sampai 114. Okey, jadi minggu depan kita bincang dan kita akan masuk yang graf
laju masa pula. Okey, ada apa-apa soalan? Ada tak attendant yang guna orang lain punya ataupun yang tak guna MOE punya email? Tak ada 5. So ada 24. Ada seorang dah keluar awal tadi sebab ada masalah. Okey, ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, kita boleh bersurai lah. Buat latihan ya, jangan tak buat.